Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pian di Konti. Alhamdulillah Lu sini bersama dengan anda di Inspirasi Pagi IKIM FM, inspirasi utama anda. Hari ini kami bersiaran dari kompleks Nasrul Quran di Presin 14 Putrajaya, dan alhamdulillah kita nak teruskan dengan kita punya perbincangan kita tentang topik kita dalam cinta Palestin. Saban minggu semua orang dah dengar cinta Palestin, dah menanamkan rasa kecintaan kita kepada Palestin ini, dan alhamdulillah hari ini kita nak teruskan yang mana tajuk kita pada hari ini adalah Baitul Maqdis Era Umar, manifestasi keadilan Islam sejagat. Saya bawakan kepada anda, tak lain tak bukan, tetamu kita dari minggu lepas, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Umar Aiman bin Osman yang merupakan Ketua Biro Haluan Palestin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita, sihat? Alhamdulillah, khair. Perkongsian Ustaz minggu lepas memang sangat membuka mata ramai Ustaz. Itu hari ini kita nak sambung kita punya semangat kita bercinta kepada Palestin tu. Yang saya ingat sampailah ni lah berkenaan dengan dua kuda tu. Bagaimana maklumat dihantar, informasi dihantar, pergi dan balik. Kita boleh belajar sesuatu lah daripada situ Ustaz kan. Sangat-sangat memberi pengajaran kepada kita. Cuma hari ini dalam tajuk kita cinta Palestin, Baitul Maqdis Era Umar, manifestasi keadilan Islam sejagat. Sebelum kita masuk tajuk kita hari ini, kalau Ustaz boleh recap sikit Ustaz apa yang kita bincangkan minggu lepas, supaya para pendengar kita, para penonton kita dapat semangat yang sama daripada minggu lepas. Kita bawa ke hari ini. Silakan Ustaz. Okay. Alhamdulillah. Jadi minggu lepas kita telah berbicara tentang bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melanjutkan perancangan Nabi SAW dan persiapan Sayyidina Abu Bakar, yang mana kita ringkaskan dengan ungkapan kita minggu lepas, iaitu Rasulullah SAW telah menyemai pembebasan Baitul Maqdis. Sayyidina Abu Bakar membaja pembebasan ini, dan Sayyidina Umar lah yang menuai pembebasan itu di zamannya. Jadi ini telah kita lihat dengan cantiknya bagaimana pewarisan yang berlaku antara zaman Sayyidina Nabi SAW dan diteruskan persiapan pergerakan oleh Sayyidina Abu Bakar dalam masa 2 tahun sahaja, sehingga mengumpulkan tentera yang mencukupi, dan usaha pembebasan itu digerakkan sepenuhnya oleh Sayyidina Umar dengan apa kita panggil roh yang lebih segar, dan dengan ditambah lagi dengan ketegasan dan juga kesungguhan Sayyidina Umar. Jadi akhirnya Allah SWT mengurniakan pembebasan itu pada 16 Hijrah. Okay. So maknanya Ustaz, lepas 2 tahun kan Umar mengambil lebih pemerintahan, maknanya ada 10 tahun lah Umar memerintah ketika itu. Maknanya kalau nak boleh dirungkaikan cabaran selepas pembukaan Baitul Maqdis, bagaimana Ustaz boleh jelaskan? Jadi kita faham bahawa dalam sejarah antara cabaran paling besar yang dihadapi oleh Sayyidina Umar adalah pada awal pemerintahannya, iaitu diuji selepas 2 tahun pemerintahan Sayyidina Umar, dan selepas pembukaan Baitul Maqdis, bumi Syam yang juga merangkumi Baitul Maqdis. Bumi Syam ini kalau kita tengok hari ini dia tergabung daripada 4 negara, 5 negara, iaitu Syria, Lebanon, Jordan, Palestin dan sebahagian daripada Iraq. Ini semua adalah bumi Syam pada zaman dulu. Jadi hari ini tinggal Syam itu hanya dikenali sebagai Syria saja. Jadi sebenarnya dia ada satu kawasan yang besar. Jadi mereka telah dilanda satu wabak yang dinamakan dengan Ta'un Amwas. Dan Ta'un ini datang daripada bilangan mayat tentera Rom yang tak diuruskan. Kerana tentera Rom yang mati dalam peperangan pembebasan bumi Syam dan juga bumi Baitul Maqdis ini sekitar 120,000 orang. Yang tentera dia yang mati 80,000 orang. Dalam satu peperangan itu sebab dia dipimpin oleh seorang yang berbangsa Parsi. Jadi dia guna taktik Parsi itu, apa dia buat? Dia rantai satu platoon. Maknanya setiap tentera dia tu berantai kakinya. Jadi bila mereka nak lari daripada tentera Islam, akhirnya mereka mati kerana
terpijak sesama sendiri sahaja. Jadi pengurusan jenazah atau pengurusan mayat itu tergendala sehingga ia akhirnya menimbulkan wabak. Dan wabak tahun Amwas ini telah meragut nyawa lebih ramai daripada yang syahid dalam peperangan. Tahun ini telah meragut lebih 25,000 orang sahabat dan tabi'in yang ada ketika itu. Dan ini adalah satu wabak yang besar lah kalau kita tengok perang Palestin selepas 100 hari lebih kurang 30,000 juga kan. Tapi ini oleh kerana penyakit. Dalam Palestin sekarang ini kerana perang. Juga kita panggil sebagai satu bencana pada abad inilah apa yang berlaku di genocide yang berlaku di Palestin. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat meruntun hati Sayyidina Umar kerana antara syuhada itu adalah panglima-panglima besar dia. Kalau kita tengok antara nama-nama besar yang syahid ketika itu adalah Abu Ubaidah bin Jarrah sendiri. Yang mana Sayyidina Umar, sejarawan sebahagiannya menyebut bahawa sekiranya dia masih hidup pada akhir pemerintahan Umar, kemungkinan dia boleh menjadi khalifah. Maknanya dia orang harapan Sayyidina Umar lah. Orang yang Sayyidina Umar sangat-sangat percaya dan angkatlah sebagai orang-orang yang mewakili dia di medan perang. Siapa nama tadi Ustaz? Sekali lagi. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Kemudian Yazid bin Abi Sufyan. Kita selalu dengar Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ni adiknya, adik Yazid. Yang mana selepas Abu Ubaidah syahid kerana tahun ini, terus digantikan dengan Yazid bin Abi Sufyan. Dan Yazid juga syahid kerana ta'un juga. Kemudian diganti dengan Mu'az bin Jabal. Dan seterusnya Syurahbil bin Hasanah, yang mana kita sebut Syurahbil ni antara panglima yang mengepung Baitul Maqdis bersama dengan Khalid Al-Walid dan sebagainya. Jadi semua nama-nama inilah panglima-panglima besar zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang Allah ambil dalam mereka tidak syahid di medan peperangan, walaupun sebelum perang tu dah banyak sebelum tahun itu dah banyak peperangan mereka hadapi, tetapi mereka syahid dalam wabak tahun. Dan di sinilah kita mengambil sirah macam kita guna dalam pandemik hari itu, yang mana tak boleh rentah kawasan apa semua, daripada sirah Umar inilah. Bila Umar nak masuk ke bumi Syam, sahabat kata, sungguhnya kami telah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, sekiranya kamu berada di dalam wabak, orang yang di luar jangan masuk dan orang yang dalam kawasan wabak jangan keluar. Jadi kita guna sirah tahun Amwas ini untuk dipraktikkan. Banyak hukum hakam yang ada dalam tahun Amwas ini yang kita praktiskan di dalam PKP itu. Jadi, itu cabaran yang pertama. Cabaran yang kedua, di Madinah sendiri telah berlaku kemarau yang panjang, 9 bulan hujan tak turun. Yang mana kita tahu bahawa bumi Madinah dan juga tanah Arab ini, dia sumber air utama mereka adalah takungan-takungan air hujan. Maknanya kalau kita sebut oasis kan, di tanah Arab ada oasis. Oasis ini adalah tasik-tasik yang dia 6 bulan ada tasik, 6 bulan lagi kering. Jadi musim hujan dia akan ada air lah. Dan sumber minuman, sumber untuk pertanian. Ini dipanggil oasis atau wadi. Jadi di dalam kemarau, maka bila kemarau itu makan 9 bulan, maka dia telah menjejaskan simpanan air dan juga maknanya dia maksimum boleh tahan 6 bulan secara penggiliran. Tiba-tiba 3 bulan delay. Jadi kita boleh bayanglah macam mana 100 hari tanpa air. Kalau kita 4 hari tak ada air, 4 hari apatah lagi seminggu. Dia memang betul-betul mencabar tu Ustaz. Jadi bagaimana 100 hari tanpa air, dan memang tak ada sumber air sokongan yang lain, yang sangat minimal lah. Telaga-telaga di Madinah, kalau kita tengok cerita zaman hijrah kan, macam mana Sayyidina Osman beli telaga. Mana telaga sampai boleh dijadikan sumber pendapatan
Kita kat Malaysia ni boleh kata semua orang ada telaga. Zaman dulu lah kan. Betul. Jadi kita sumber air yang banyak, tapi mereka sumber air yang sangat terhad dan memang sangat berharap pada oasis ini, pada lembah ini. Tapi bila kemarau, jadi itu telah menyebabkan beberapa perkara yang terpaksa ditangguhkan, sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini telah menyebabkan terlalu banyak orang susah pada ketika itu, sehingga dia menangguhkan hudud. Menangguhkan hukum hudud. Hukum hudud. Okey. Hukum hudud ditukar kepada ta'zir. Kenapa? Tak boleh nak potong tangan orang yang mencuri kerana kelaparan. Jadi proses pelaksanaan hudud ditangguhkan. Ini kita nak faham betapa kritikalnya kemarau itu. Yang mana akhirnya kita lihat apa yang Sayyidina Umar buat adalah dia mengumpulkan masyarakat Madinah untuk buat solat istisqa, solat minta hujan, yang digunakan di situ tawassul dengan orang soleh, iaitu Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi. Jadi Sayyidina Umar mengatakan dalam doanya, dia kata, ya Allah Tuhanku, aku bertawassul dengan bapa saudara Nabi kami ataupun Nabimu, iaitu Abbas. Jadi Abbas yang mengimamkan solat, yang mana kita tahu daripada sinilah solat minta hujan ini kita praktiskan sampai hari ini adalah dengan mereka menukar keadaan mereka. Dia yang pakai baju bila solat minta hujan pakai baju terbalik semua ni, kerana nak tukar keadaan kita ini daripada keadaan yang Allah tak redha kepada, supaya mudah-mudahan Allah redha. Okey, so dah dua Ustaz dia punya masalah tu. Kan ada lagi Ustaz nak ini dua masalah yang paling utama. Dua masalah yang paling utama, maknanya yang pertama dari tahun, yang kedua kemarau. Ya. Okey. Dua masalah ni ialah dua ni kalau digabung jalin kan, kalau dikahwinkan memang lagi teruk. Dan dia berlaku pada tahun yang sama. Tahun yang sama Ustaz. Tahun yang sama. Okey. So macam mana Sayyidina Umar selesaikan masalah ni? Okey. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah melaksanakan kebijaksanaan dalam pemerintahannya. Antara benda yang Sayyidina Umar lakukan adalah perkara yang besar yang Sayyidina Umar buat adalah yang kita sebut tadi istisqa, itu mana minta tolong dengan Allah itu dalam semua perkara. Kita tahu sahabat-sahabat ini sangat bergantung dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka sangat bertawakal kepada Allah, dan setiap usaha mereka dalam keadaan tidak susah pun mereka minta tolong ke Allah kan. Jadi apatah lagi dalam keadaan yang susah dan perik ini. Tetapi apa yang paling membantu adalah ketika Syam dan Madinah menghadapi masalah, Allah membuka jalan di Parsi, iaitu di Ahwas. Ke mana pada tahun itu pasukan di Ahwas, pasukan Islam di Ahwas. Ahwas ini di Iran lah hari ini. Dia memang satu kaum, dia panggil kaum Arab Ahwas. Mereka ini walaupun berada di Parsi, tapi mereka lebih cenderung kepada Arab dari segi politik hari ini pun. Jadi kalau kita kata di Iran tu, mereka ni pok pembangkang lah. Jadi mereka ini telah dibuka pada ketika itu oleh tentera Sa'ad bin Abi Waqqas, dan peperangan dengan mereka itu telah menyebabkan Sa'ad boleh bawa harta ke Madinah dengan banyak, iaitu 4,400,000 dirham. 4,400,000 dirham. Kalau nilai hari ini lagi. Kalau nilai hari ini kali dengan RM25. Kalau kita nak nilai dengan ringgit. Tuan-tuan dan puan sekalian, sila buat matematik anda sendiri. Jadi 100 juta. 100 juta. Okey, Ustaz dah bagi jawapan dah. 100 juta nilai dia. Jadi 100 juta ini telah sedikit sebanyak mengurangkan apa kita panggil bencana yang berlaku di Baitul Maqdis, di Syam, di Baitul Maqdis, dan juga di Madinah. Jadi di saat ini Abu Hurairah telah memerintah di Bahrain. Dia bawa balik cukai Bahrain sahaja. Dia bawa balik untuk melawat di Madinah ini, dia bawa balik daripada Nabi SAW. Abu Hurairah bawa balik 500,000 dirham cukai. Ini bukan yang tadi campur ghanimah, campur dengan cukai. Yang ini cukai sahaja, cukai tahunan
Dia bawa balik 500,000 kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sehingga Sayyidina Umar tanya, apa yang kamu bawa balik daripada tempat kamu, daripada Bahrain? Kemudian Abu Hurairah kata, aku bawa balik 500,000 dirham. Kemudian Sayyidina Umar kata, kamu sedar tak apa yang kamu cakap ni? Sebab jumlah itu sangat banyak. Ini bukan pergi perang pun. Dia cuma kutip cukai perlindungan saja. Dipanggil jizyah. Jizyah ni cukai orang kafir bayar sebab dia bernaung di bawah negara Islam. Sebab dia menjadi rakyat orang Islam, jadi dia orang bayar cukai perlindungan, dipanggil cukai keamanan. Jadi dia bawa balik ke Madinah 500,000 dirham ini. Sayyidina Umar tanya, sebab 500,000 kali dengan RM25 dah 25 juta. Bukan 10 juta. 12.5 juta. 12.5 juta. Jadi Sayyidina Umar tanya dia, kamu sedar tak apa yang kamu cakap ni? Dia kata, ya, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000. 5 kali lah. 5 kali 100,000, 500,000. Kemudian Sayyidina Umar kata, mungkin kau mengantuk, kau balik tidur, mandi, tidur dulu. Rehat dulu. Esok kita jumpa lain. Okey. Jumpa lain. Kemudian dia tanya, Sayyidina Umar tanya kepada Abu Hurairah, kamu okey? Dia kata, aku tidak tahu, melainkan aku dalam keadaan yang baik dari semalam lagi. Kemudian Sayyidina Umar kata, berapa yang kau bawa balik? Sayyidina Abu Hurairah menjawab, aku telah beritahu kepada engkau, aku bawa balik 500,000 dirham. Kemudian Sayyidina Umar panggil orang Baitul Mal. Okey. Sayyidina Umar kata, kamu buat keputusan sama ada kita nak bagi ini secara takal, maknanya sukat duit 500,000 dirham ni dalam bentuk perak kan. Jadi adakah kita nak bagi dalam bentuk satu gantang kepada orang Madinah yang menghadapi kesukaran ini, ataupun aku nak suruh aku kira satu-satu 500,000 ini, nak bagi ini 10 dirham ni. Jadi fikirlah nak bagi secupak ke, nak bagi segantang ke kepada orang Madinah. Kemudian ada sahabat mencadangkan kepada Sayyidina Umar ketika ini untuk menubuhkan Dewan Baitul Mal. Dewan ini kunci kira-kira lah. Jadi ada duit masuk, berapa catatan dia, berapa penerima, berapa orang nak terima. Jadi ada. Jadi akhirnya ini menjadi satu sistem baru dalam Baitul Mal. Dan kita nak kena faham Baitul Mal di zaman sahabat, di zaman dahulu, zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, adalah rumah simpanan harta yang dia tak pernah kering dan tak pernah melimpah. Cukup saja. Sebab dia setiap kali masuk dia akan dihabiskan. Baik. Dan ini menariknya, waktu saya duduk di Sudan dulu, saya pernah pergi kita panggil camp dakwah lah di universiti kami. Sebelum grad kena pergi 2 camp dakwah. Jadi satunya tu kami pergi ke kawasan pertanian. Ini luar tajuk sikit lah, tapi untuk menampakkan apakah fungsi Baitul Mal ketika itu hampir sama dengan apa yang ada di zaman sahabat. Jadi waktu pergi tu dia baru musim bayar zakat. Baitul Mal dia bayar zakat bukan dalam bentuk duit, dia bayar zakat dalam bentuk gandum. Penuh Baitul Mal ini macam padang je, tapi ada pagar lah. Jadi kita lalu tu kita nampak penuh padang tu dengan guni-guni gandum. Program dakwah ni 2 minggu. Waktu kami balik, habislah, tak ada dah guni gandum tu. Jadi saya tanyalah kepada ustaz yang mengiring tu. Saya kata, hari tu kita lalu kawasan ni, penuh guni gandum dekat sini. Mana pergi? Dia kata, itu Baitul Mal. Jadi kita kumpulkan pada musim menuai gandum-gandum itu, dan kita agihkan kepada orang kampung. Jadi saya bayangkan kalau beginilah fungsi Baitul Mal. Sebab tu orang Sudan ini walaupun dia negara miskin, tetapi rakyat dia nampak relax je. Tak ada macam orang KL kerja 3-4 kerja sehari. Dia relax je, dia duduk banyak santai. Rupanya dia makan ada. Cuma dia tak boleh lah nak beli kereta, nak rumah pun tak boleh nak cukup makan lah. Tapi dia makan tak ada risau. Tak ada sesuatu tak payah. Jatuh-jatuh. Jadi dia relax je. Dari segi cara hidup sama lah. Jadi kita memahami bahawa begitulah suasana Baitul Mal. Tetapi zaman Sayyidina Umar ini, bila harta datang begini,
Jadi waktu itu tidak ada kunci kira-kira, tidak ada akaun, tak ada apa semua. Jadi bagaimana dia nak menguruskan harta yang banyak? Jadi itu akan jadi masalah pula. Dan saya betul tertanya macam mana dia kira harta tu masa tu. Kan? Itu pun satu persoalan. Tak apa, itu lain tahun lah kita cerita. Okey, sila sambung. Jadi akhirnya Dewan Baitul Mal ini ataupun Dewan apa kita panggil pengurusan Baitul Mal ini berlaku upgrade lah untuk menyelesaikan masalah itu. Dan inilah yang telah merawat kekurangan dalam berdua bencana ini, iaitu pembukaan dan juga jizyah yang sampai ke Madinah yang akhirnya diagihkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat. Begitu juga kalau kita tengok dalam isu Ta'un Amwas ini, akhirnya bila Yazid wafat dan Yazid bin Abi Sufyan, anak abang kepada Muawiyah ini wafat. Jadi untuk meneruskan pemerintahan di sana, Muawiyah telah diangkat, dan sejak inilah Muawiyah telah menjadi pemerintah bumi Damsyik, sehingga akhirnya dia menjadi khalifah kepada umat Islam pada selepas zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kerana dia memang sangat bijak dalam menguruskan negara dia, dan dia dikenali sebagai khalifah yang sangat lemah lembut. Walaupun kita melihat ramai orang hari ini bila sebut nama Muawiyah, sehingga kita tengok tak ramai orang Melayu nama Muawiyah. Nama sahabat-sahabat lain ramai kan. Tapi nama Muawiyah ni tak ramai orang namakan. Kenapa? Sebab kita terkesan dengan perang dia dengan Sayyidina Ali dan sebagainya. Jadi tetapi sebenarnya apa yang Muawiyah lakukan dalam pemerintahan dia ini adalah sangat menyebabkan kestabilan politik dan juga sosial di bumi Baitul Maqdis dan Syria itu, di bumi Syam itu. Kenapa? Ketika mana musim Ta'un Amwas ini, dia telah menangguhkan jizyah. Cukai itu ditangguhkan. Kemudian dalam pemerintahannya juga, apabila pedagang Islam, ini bukan zaman Muawiyah, di zaman Abu Ubaidah, bila pedagang-pedagang terancam dengan tentera-tentera Rom yang melakukan misi gerila dan sebagainya, jadi tak boleh nak berdagang dengan baik, jadi mereka angkat jizyah. Jadi mana kita nak kena faham bahawa jizyah ini memang adalah mereka membayarnya secara rela. Kenapa? Kerana mereka memang diberi khidmat pemeliharaan keamanan itu. Bila kerajaan gagal memelihara keamanan mereka, jizyah ini diangkat. Jadi semua orang yang bukan Islam setia dengan negara Islam walaupun mereka bukan orang Islam. Jadi ini sangat penting. Kesetiaan rakyat kepada negara ini adalah kunci pada kestabilan yang sejati ya. Jadi yang memerintah pun tidak takut untuk berlaku pemberontakan. Yang diperintah pun rasa aman dan rasa tidak dizalimi, sebab mereka tahu apa yang mereka bayar ini mereka bayar apa yang mereka dapat. Jadi bila apa yang mereka bayar ini tak dapat dilaksanakan, kerajaan angkat tanggungjawab tuntutan itu. Dan ini menyebabkan walaupun dilanda taun, orang tak lari daripada bumi Dimash. Sebab ada sistem begitu. Dia ada sistem yang adil itu, yang mana kalau kita selalunya adil ni kena dekat pemerintahnya lah. Rakyat ni yang nak kena je lah. Seolah terlepas lah kan. Okay. Jadi pemerintah ni selalu dia terlepas lah. Rakyat je yang nak kena tanggung pemerintah zaman kita hari ni lah. Tapi apa yang berlaku di sini dalam pemerintahan Sayyidina Umar ini, dan memang kita kenalilah Sayyidina Umar ini terkenal dengan sikap keadilannya, dan dia memastikan semua wakil-wakil kerajaan ketika itu melaksanakan konsep keadilan ini. Dan ini bukan sekadar dengan dengan sistem SOP saja, tetapi juga dengan pendidikan. Jadi bagaimana pemerintah-pemerintah ini dididik oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Macam mana Ustaz? Zaman dulu sistem komunikasi itu terhad, tak macam sekarang ni Ustaz. Kita tak boleh nak bayangkan macam mana kegigihan lah sesama mereka lah, kira lah pemimpin ke rakyat ke, dia punya sistem back and forth tu, maksudnya dia tak
tak secanggih sekarang lah. So kita kena bersyukur sangat sebenarnya. Betul. Ya. Dia dipanggil, ini di luar tajuk kita, tapi saya sentuh. Dia dipanggil, kita ada dua sistem dalam komunikasi. Okey. Satu sistem melintang. Sistem Melintang. melintang. Dipanggil mengufu. Satu lagi sistem menegak. Jadi dalam sistem menegak ini, kalaulah kita tengok sekarang ni lah, kita bersiaran melalui radio ni kan. Kita dunia boleh tengok ni. Satu dunia boleh tengok. Kita pakai sistem mengufu. Kita tak macam direct deliver kan, frekuensi kita ni. Kita hantar ke atas. Jadi akhirnya capaian dia jauh. Jadi ada benda yang lebih atas daripada satelit ni, Allah Azza wa Jalla. Jadi apabila hubungan dengan Allah itu telah cantik, jadi semua arahan, semua apa dia panggil, rekomendasi dan sebagainya sampai dengan short notice saja. Sampai dengan, kalau kita kan kadang-kadang satu perkeliling tu kena ada perkeliling kedua, perkeliling ketiga untuk melaksanakan perkeliling pertama. Sebab apa? Sistem menegak kita tak cantik. Tapi bila semua orang dah takut kepada Allah, Sayyidina Umar cuma ingatkan, bertakwalah kepada Allah, laksanakan perintah ini, selesai. Jadi satu mesej sudah cukup. Kadang-kadang tak perlu hantar orang yang penting pun. Kalau kita kan, kalau nak hantar penaziran, kena hantar pegawai tinggi. Kalau hantar pegawai rendah, tak siapa layan dia, Tak jalan dah. tak jalan. Tetapi bila orang dah ada hubungan dengan Allah, hantar budak kecil pun sudah mencukupi. Kerana apa? Kerana pesanan itu datang adalah mengingatkan pesanan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini rahsia je lah. Rahsia dalam sistem khilafah dunia Islam pada awal-awal dahulu. Rahsianya adalah hubungan masyarakat, pemimpin, pemerintah dengan Allah itu kuat dan akhirnya senang diurus. Okey, baik. Maknanya itulah bagaimana Sayyidina Umar menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada ketika itu, Ustaz. Pada anda yang baru saja bersama dengan kami, saya Luke dan juga Ustaz Umar bersiaran dari Kompleks Nasrul Quran di Presin 14 Putrajaya. Jadi kalau anda yang berada di sekitar ini, sila datang ramai-ramai ke sini. Kita ada macam-macam, Ustaz, kan, dengan pamerannya. Saya kagum dengan pedangnya, replika pedang. Saya tengok macam macam manalah para pengkaji nak mendapat bahan-bahan ini kan, dan kemudian dipamerkan. Bukannya penyelidikan itu dibuat sembrono, ada secara halus penyelidikan itu. Maknanya kita nak komunikasi itu jelas, nak hantar kepada ramai yang boleh menyaksikan pameran di Nasrul Quran ini, Kompleks Nasrul Quran ini. Kita jom sambung. Itu pun selingan juga daripada saya, Ustaz. Okey. Tadi Ustaz ada sebut tentang rahsia keamanan ataupun rahsia bagaimana pemerintahan Sayyidina Umar ni. Bagaimana pula kalau boleh Ustaz jelaskan rahsia keamanan masyarakat majmuk dalam pemerintahan Umar ini, yang perlu sama-sama kita dengar dan kita tonton supaya boleh kita belajar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, seperti mana kita sebut minggu lepas, dirisaukan oleh orang Islam yang ada ketika itu di Madinah. Bagaimana dalam pemerintahan Umar ini akan berlaku kekerasan, syadidnya Umar itu akan memberi kesan kepada penduduk Madinah dan sebagainya. Tetapi bila Sayyidina Umar diakui oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, memang kita telah mengetahui bahawa proses perubahan Umar itu telah berlaku. Sayyidina Umar ini sangat empati apabila dia menjadi khalifah. Antara perkara yang paling besar yang kita lihat apabila dia berlaku, dua je Sayyidina Umar ni. Satu baju yang cantik, satu baju yang biasa, baju lusuh dia. Baju kalau kita orang Kedah panggil baju basah, baju basahan.
Jadi Sayyidina Umar mula-mula dia nak pakai baju khalifah ha? Baju yang dia pakai untuk urusan rasmi. Ni nak pergi mana Ustaz? Nak pergi ke Baitul Maqdis. Okey. Alright. Jadi kemudian dia kata dia nak naik unta dia yang apa, unta yang mahal sikit lah. Yang high spec Kalau kita kata emas lah. Okay. Ataupun kereta mewah sikit lah. Alphard ke apa kan. Jadi kemudian dia berubah, dia ambil pakai, dia tukar pakai baju basahan dia, dan dia naik kuda biasa dia, kuda perang dia. Khadam dia ini naik kuda tu bergili-gili. Siapa yang duduk di atas kuda, dia akan mentasmik Al-Quran, dia menghafal Al-Quran. Jadi sepanjang perjalanan tu mereka khatam, dua orang khatam hafazan mereka. Maknanya ulang balik hafazan mereka. Ada maklumat tak berapa lama tu dia punya? Lebih kurang dalam perjalanan itu lebih kurang dalam 2 minggu, lebih kurang macam itulah. Jadi perjalanan ini bila Sayyidina Umar nak sampai ke Baitul Maqdis itu, giliran Sayyidina Umar berjalan kaki. Jadi khadam dia kata, tak boleh lah kan, khalifah kena duduk atas ha? Dia kata tak, ini giliran kamu, aku tak akan mengambil hak kamu. Hatta dalam perkara begitu pun Sayyidina Umar berlaku adil. Padahal kalau kita kan, aku khalifah kot, sepatutnya aku sepanjang jalanan dah aku duduk atas kuda, kau duduk bawah je lah. Tapi tidak, Sayyidina Umar dalam hak begitu pun dia menjaga. Jadi, dan bila dia duduk di bawah, dia nak masuk kawasan Baitul Maqdis tu, dia macam lecak sikit. Lecak sikit. Jadi Sayyidina Umar bila lecak ni, dia orang pakai capal, takut dia akan mengotorkan jubah lah, air tu mercik naik lah kan. Jadi dibuka capal dia, dibuka kasut dia, dia kepit di ketiak dia, dan dia berjalan. Kemudian menangis pada diri ni. Inilah keadaan yang disebutkan di dalam kitab kami, bagaimana orang nak mengambil kunci Baitul Maqdis ini. Beginilah keadaannya. Tanpa diketahui oleh Sayyidina Umar. Tanpa diketahui oleh Sayyidina Umar. Tetapi ini menunjukkan pertama, mana itu adalah antara saki baki yang bersisa lah daripada Injil yang sejati, yang memang telah, mana itu satu keajaiban wahyu lah, macam mana wahyu boleh describe sebiji benda itu akan berlaku. Yang kedua, inilah tawaduknya Umar itu, walaupun dia memegang. Kenapa? Kerana Sayyidina Umar dia ada satu prinsip bahawa kita hanya mulia dengan Islam, bukan dengan pakaian, bukan dengan kenderaan, bukan dengan jawatan. Jadi kalau kita mencari kemegahan-kemegahan yang lain selain daripada Islam, maka kita akan dihinakan oleh Allah. Jadi ini, saya rasa inilah kunci kerahsiaan, rahsia kejayaan pemerintahan Umar radhiyallahu anhu. Bila dia merasa izzah itu hanya dengan Islam yang dia ada, jadi akhirnya Allah memberi hebatnya orang melihat Umar itu bukan pada yang lain-lain, tetapi pada sikap yang dia ada. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengikat perjanjian. Kalau kita tengok isi perjanjiannya ini tidak berlaku kalau kita kata penjajahan. Kalaulah kita katalah, kita nak sebut bahawa Arab telah menjajah Baitul Maqdis. Sebab Baitul Maqdis ni penduduk asalnya bukan orang Arab pada ketika itu. Mereka ni adalah orang Kanaan, orang Finikin, orang Assyrian. Memang bangsa lain lah, bukan bangsa Arab, bukan bangsa mereka lebih pada sekarang ni disebut sebagai Caucasian lah. Bukan orang Arab, Caucasian, orang Mediterranean kan. Jadi Sayyidina Umar telah meletakkan perjanjian, yang saya rumuskan perjanjian itu ada 7 isi perjanjian. Yang pertama, mereka akan aman tanpa sebarang ancaman. Jadi orang Islam tak boleh apa-apakan penduduk Baitul Maqdis ini. Gereja mereka, yang kedua, gereja mereka tidak boleh dirobohkan ataupun dihuni
Sekejap Ustaz, kalau Ustaz boleh jelaskan masa tu Baitul Maqdis siapa ketua dia? Ketika ini Baitul Maqdis dimiliki oleh Rom. Baik. Orang Islam ambil daripada Rom. Dan Rom pada ketika ini telah beragama Kristian. Okey. Dan Rom ini kita tahu mereka ini adalah Byzantine. Byzantine ini di Turki. Okey. Bangsa Turki. Dan bukan Turki hari ini. Turki hari ini datang daripada utara Mongolia. Jadi yang Turki hari ini, kerajaan Turki yang ada hari ini mereka ni bangsa Asia. Tapi dulu Byzantium ini bangsa Rom, bangsa Eropah. Bangsa Eropah. Okey, dan bila mereka telah dikalahkan itu, mereka semakin berasimilasi lah dengan orang Arab, dengan orang Islam semua, jadi bangsa campur lah di Turki sekarang ni. Jadi yang memerintah itu adalah Rom, yang disebut sebagai bangsa Byzantium, dan yang diperintah ketika itu adalah orang-orang tempatan itu, dipanggil Kanaan, Ardu Kanaan, dan ada sedikit orang Yahudi yang ada sekitar itu. Jadi yang ketiga, yang pertama mereka dijamin keamanan, yang kedua gereja mereka tidak dirobohkan dan tidak boleh dirampas untuk dihuni, yang ketiga Sayyidina Umar melarang orang Yahudi untuk duduk di situ. Orang Yahudi tidak dibenarkan duduk dalam Baitul Maqdis. Akhirnya mereka minggir ke utara dan juga ke tanah Arab lah. Dan ada yang ke Eropah dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat, mereka perlu membayar jizyah. Yang yang kelima, mereka tidak boleh dipaksa masuk Islam. Boleh paksa masuk Islam. Tak boleh paksa. Abu Ubaidah tak boleh paksa mereka masuk Islam. Orang Islam tak boleh paksa mereka masuk Islam. Dan orang Rom boleh pilih. Orang Rom ni, yang Byzantium tu boleh pilih sama ada nak balik ke Rom ataupun nak duduk sementara hasil pertanian mereka dituai, kemudian baru dia balik, ataupun nak kekal duduk di dalam Baitul Maqdis. Jadi sebab mereka bukan orang asal situ. Jadi mungkin mereka datang dengan jadi pegawai kerajaan apa semua, dan mereka ada pertanian mereka. Jadi bolehlah mereka meneruskan. Kalau kita tak adalah, balik. Ini semua hak kami lah. Tapi tak, Sayyidina Umar mengatakan orang Rom boleh duduk sehingga hasil tuaian mereka dapat dan mereka balik selepas itu, ataupun mereka nak terus duduk di Baitul Maqdis dan membayar jizyah. Maknanya sini dia punya keadilan tu. Maknanya rahmah lah, sifat rahmah tu. Dapat hasil dulu. Dapat hasil dulu, kemudian balik. Apa, kutip hasil kemudian balik. Kemudian yang ke-6, yang ke-7, mereka adalah dalam lindungan Allah. Mereka adalah dalam lindungan Allah dan Rasulnya dan Khalifah selagi mana mereka membayar jizyah. Jadi mereka dituntut satu saja, bayar jizyah saja. Yang lain mereka diberikan kebebasan, keluasan. Jadi ini kalau kita kata orang takut orang Islam nak memerintah dunia ini nanti akan kena pancung apa semua, ini tidak berlaku pada zaman pemerintahan Islam. Jadi ini hanya momokkan musuh-musuh Islam sahaja. Ya, bila Islam betul-betul memerintah, Islam ini adalah yang menghidupkan, bukan yang merosakkan. Kita ni ditugaskan oleh Allah untuk memakmurkan muka bumi ini, bukan untuk membinasakan muka bumi ini. Jadi dengan perjanjian yang diberikan kepada penduduk, dalam perjanjian itu ditulis sebagai Ilya, kerana bahasa ketika itu memanggil tempat itu sebagai Ilya. Ilya ini adalah Baitul Maqdis lah. Jadi kalau kita tengok dalam manuskrip Bible, memang ia merujuk kepada tempat itu sebagai Ilya. Dan Ilya ini kalau kita baca dari segi pengistilahan, dia adalah Jerusalem itu ataupun Baitul Maqdis itu sendiri. Ini Bible yang memang yang tak diolah lagi. Bible yang tak diolah. Jadi itulah yang kita melihat bahawa yang menjadi kunci kenapa Baitul Maqdis boleh menjadi negara majmuk pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar, dan selepas itu dalam tempoh yang panjang. Dan perjanjian Umar ini diteruskan sampailah akhirnya, sampai zaman Salahuddin Al-Ayyubi dan sampailah zaman Khilafah Utsmaniyah. Inilah perjanjian, janji Umar ini dipakai sampailah
akhirnya penjajahan 1917 lah, oleh British. Mereka lah yang mencabut perjanjian keamanan ini. Jadi ini yang kita lihat bagaimana satu asas yang kukuh yang telah diberikan oleh Umar radhiyallahu anhu dengan izin Allah sebagai tapak kepada pembebasan dan kelangsungan pembebasan di Baitul Maqdis. Okey, baik. Terima kasih Ustaz Umar. Kita rasa macam dia belum habis lagi belum habis lagi, ada lagi sebab saya nak ambil kejap, bagi Usama berehat kejap. Cuma itulah kita wawarkan kepada anda semua untuk hadir beramai-ramai ke kompleks Nasrul Quran ini di Presin 14 Putrajaya. InsyaAllah kita ada banyak pameran-pameran dan juga program-program yang menanti anda, dan juga aktiviti menarik yang anda boleh dapat dari sini kan. Cuma yang berada di dalam talian, kalau boleh komen ke situ di mana lokasi anda sekarang ini yang sedang mendengarkan. Ada 108 penonton di Facebook live kita, di YouTube live kita. InsyaAllah sama-sama mendapat ibrah daripada apa yang dikongsikan oleh Ustaz Umar. Kongsikan bersama kami. Okey, dari mana anda sekarang ini? Okey. Kita ada Ain Syuhada, kita ada Syahmi Bakri, Sriyati, Ahmad Faizal, Azura Hashim, Shima Maidan, ramai lagi, Puan Syarifah Kasim. Terima kasih banyak. Laitun Absah, semua ni setia mendengarkan, dan minta tolong share lebih banyak kan, like, share perkongsian ini, mungkin ramai akan dapat pelajaran daripada apa yang kita jelaskan pada hari ini. Okey Ustaz, jom kita sambung Ustaz berkenaan dengan bagaimana pembaharuan ummah selepas pembukaan Baitul Maqdis. Tadi Ustaz dah sentuh sikit, mungkin ada nak masuk dalam lagi ke, ataupun ada poin-poin lain yang Ustaz nak terangkan. Silakan. Jadi selepas Sayyidina Umar radhiyallahu anhu membuka Baitul Maqdis, ada beberapa pembaharuan lain yang berlaku dalam pemerintahan khilafah Islam. Antara yang besarlah yang kita sebut di sini, yang pertama dari segi ekonomi. Jadi sebelum ni sumber ekonomi Islam itu hanya bergantung kepada ghanimah dan jizyah dan fai'. Ghanimah ini harta rampasan perang, jizyah ini cukai keamanan, fai' juga harta rampasan perang yang lain lah. Yang Allah sebut ma'afa Allah, apa yang fai' ini juga dalam bentuk aset-aset kekal. Jadi apa yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar telah memperkenalkan dua lagi jenis cukai. Yang pertama dipanggil kharaj. Kharaj ini pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berlaku sedikit perselisihan di antara sahabat. Contohnya Zubair bin Awam dan beberapa orang sahabat lagi menuntut supaya tanah yang dibuka itu dirampas daripada penduduk asal dan diberi kepada mujahid-mujahid ini. Tapi Sayyidina Umar kata hukum ghanimah itu telah dimansuhkan dengan apa yang berlaku dalam peperangan Bani Nadir, kerana semuanya dikembalikan kepada Allah dan Rasul, tidak lagi dimasukkan dalam ghanimah, yang mana ghanimah ini 1/5 kepada Allah dan Rasul, 4 lagi kepada mujahidin, itu ghanimah. Tetapi bila zaman selepas peperangan Bani Nadir, aset-aset kekal ini seperti tanah apa semua ni, rumah dan sebagainya, akan diserahkan kepada Nabi SAW dan juga orang-orang miskin. Yang harta rampasan yang boleh aset-aset yang boleh ubah ni sahaja yang menjadi ghanimah, yang dibahagi 4 kepada mujahidin, 1 kepada daulah, 1 kepada Islam. Jadi pada zaman Sayyidina Umar, apabila tanah itu telah dikekalkan miliknya, dan Sayyidina Umar juga telah menjadi orang yang mula memberi geran tanah, aku milik pada tanah. Jadi ada surat perjanjian tanah lah. Dan hasil pertanian itu Sayyidina Umar kenakan cukai. Cukai pertanian pertama yang dipanggil kharaj. Dan kharaj ini ada 2 jenis. Satu yang mana dia berskala tetap setiap tahun, begitu je, berapa persen dan sebagainya diberi kepada daulah. Dan satu lagi mengikut jenis pertanian, dia ada berbeza-beza lah. Jadi itu dipanggil sebagai muqassamah, kharaj al-muqassamah.
Yang mana satu lagi dipanggil yang tetap tadi dipanggil kharaj al-muqassamah, dan yang beza-beza tadi dipanggil kharaj wazifah. Jadi itu yang pertama. Ini makna pertama kerajaan telah jimat sumber tenaga lah. Jadi orang asal tempat itu yang negara Islam telah buka dan luaskan dan masukkan dia dalam negara Islam, mereka yang mengusahakan, tetapi hasilnya juga ada kepada kerajaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Sayyidina Umar juga memperkenalkan usyur. Usyur ini maksud dia 1/10. Jadi asyarah 10, usyur ini 1/10. Dalam pecahan bahasa Arab dia panggil itu. Disebut gunakan kaedah fu'ul. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah dilaporkan kepada dia bahawa dalam pemerintahan di Parsi, bila orang pedagang-pedagang Islam masuk pergi berniaga di tempat lain, mereka dikenakan cukai 10%. Ini bagi usyur. Jadi mereka mari mengatakan kepada Sayyidina Umar bahawa kita kalau pergi berdagang ke tempat orang, kita kena bayar dekat negara itu 10%. Jadi Sayyidina Umar kata, kalau begitu pedagang-pedagang luar yang masuk berdagang dalam dunia Islam, maka mereka juga kena bayar usyur. Jadi ini satu cukai baru. Cukai baru. Yang ini dipanggil kaedah at-ta'amul bil muthul. Mana orang minta kita 10%, kita pun minta balik pada mereka 10%. Jadi ini dibenarkan dalam Islam. Tapi kita tak bolehlah orang minta kita 10%, kita minta ke orang 20%. Kita nak kena sama rata ataupun lebih kurang, lebih rendah. Kemudian yang kedua yang kita sebut tadi, catatan kira-kira dalam Baitul Mal. Ini telah dilakukan apa kita panggil islah ataupun transformasi yang luar biasa. Dan Sayyidina Umar juga telah berjaya dengan islah Baitul Mal ini, menghapuskan miskin tegar. Maknanya dalam zaman pemerintahan Sayyidina Umar tak ada lagi orang miskin di dalam dunia Islam. Hapus terus dah. Hapus terus. Bagaimana? Orang-orang yang menerima zakat pada zaman sebelum itu, Sayyidina Umar telah beri kepada dia jumlah yang sehingga mengubah status dia. Kita kan kalau terima zakat bulanan 300, 500, jadi sampai bila-bila miskin lah orang tu. Sebab dia dapat bantuan untuk makan saja. Cukup saja. Tetapi Sayyidina Umar telah memberi dia satu jumlah sehingga dia berubah status. Jadi orang miskin ni, kalau contohlah orang miskin dapat bisnes berdiri 100,000, tak miskin dah dia. Jadi M40 lah. Sebab bisnes dia ada kedai runcit, dapat kedai runcit sebiji. Jadi tidak lagi lah dia menjadi miskin tegar. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dari zaman itu tak ada lah kedai runcit. Maknanya bagi kambing dalam tempoh yang jumlah yang banyak. Ini kambing contohnya, kambing ini bila kita boleh secure bila kita dah ada 40 ekor kambing. Jadi kambing itu kalau datang penyakit pun dia tak akan mati semua dan sebagainya. Jadi itu apa yang Sayyidina Umar lakukan dalam pengagihan zakat. Dan ini adalah satu perkara yang kita rasa boleh orang Islam hari ini mengambil formula ini untuk menghapuskan kemiskinan. Kita jangan bagi bantuan sekadar orang tu lepas. Kena bagi bantuan. Dan kita tengok pejabat zakat pun sekarang ni dah mula dah bagi food truck dan sebagainya. Dan ini adalah usaha yang perlu diteruskan dan dikembangkan. Kemudian Sayyidina Umar juga telah menubuhkan majlis kehakiman. Jadi dipisahkan badan kehakiman itu daripada pemerintah. Kalau sebelum ini hakim itu adalah orang yang dilantik oleh pemerintah. Tapi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah melantik badan daripada kalangan ulama-ulama sahabat ini, dan mereka menjadi hakim di dalam dunia Islam, dalam merata dunia. Dan mereka ini terus terpisah daripada pemerintah. Dan kita tengok Sayyidina Umar sendiri beberapa kes dia kalah dalam perbicaraan di mahkamah. Ada banyak kes dia kalah, bukan satu kes, dua kes. Antara kes yang dia kalah dengan sahabat bila mereka saya dengan Talhah saya yang mana bila mereka berselisih tentang persempadan kebun mereka berdua, dan akhirnya Sayyidina Umar kata, aku mengalah, aku kalah dalam kes ini, tetapi demi Allah pokok itu dalam tanah aku. Dia nak state juga
Bukan dia saja-saja nak berebut, memang itu hak dia. Tapi Talhah pun kata ini kawasan dia. Jadi dia kalah dalam kes itu. Jadi kita jangan fikir bila maknanya sahabat ini hidup dengan zuhud apa semua, mereka tak naik mahkamah isu harta. Tak. Harta mesti diselesaikan supaya dia tidak menjadi kekal dalam masalah hati. Tapi Umar dengan Talhah tak ada isu. Sehingga ada satu peristiwa, Talhah ini antara orang yang ditugaskan oleh Umar radhiyallahu anhu sebagai hisbah kepada khalifah. Dia pembangkang lah, check and balance itu berlaku dengan khalifah. Maknanya Talhah ini ditugaskan untuk mengintip khalifah dan mencari kesalahan khalifah. Sehingga satu ketika Sayyidina Umar pergi kepada rumah seorang tua itu di waktu tengah malam, kemudian Talhah follow dia. Kemudian Talhah, lepas Sayyidina Umar keluar dari rumah itu, Talhah tanya, apa dia buat dalam rumah ini? Kemudian orang tua ni kata, beberapa hari lepas dia telah datang untuk janji dengan aku untuk membantu aku. Dia kata dia akan mengambil beberapa hari untuk menunaikan bantuan itu. Dan hari ini dia telah mencukupi keperluan aku, lalu dia datang menghantarkan bantuan itu kepada aku. Mana? Kemudian Talhah kata kepada diri dia, celakalah engkau wahai Talhah, apakah kamu sedang mengintip-ngintip kesalahan Umar? Padahal memang dia ditugaskan. Tapi patutnya dia boleh makan gaji buta. Memang Umar tidak ada benda yang nak melanggar. Tak ada benda nak disorok lah, Ustaz. Jadi ini ada pembaharuan baru juga, iaitu hisbah itu. Menumbuhkan satu badan check and balance lah kalau kita panggil, ataupun amar ma'ruf nahi munkar kepada pemerintah. Dan kita tahu Sayyidina Umar ini berkali-kali dia telah ditegur oleh orang daripada rakyat dia. Antaranya seorang perempuan tua dalam satu isu. Sayyidina Umar bangun khutbah, Sayyidina Umar kata, apa kena dengan orang perempuan ini meletakkan mahar mereka sangat tinggi. Pada ketika itu mahar dah jadi tinggi sebab orang dah kaya. Orang dah kaya, jadi nak kahwin orang perempuan demand. Jadi Sayyidina Umar tak puas hatilah, apa ni kan? Zaman Nabi mana ada orang bawa tak mahar tinggi gini. Walaupun dia sendiri pun bayar mahar tinggi juga. Dan Sayyidina Umar kahwin dengan salah seorang daripada anak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, iaitu Ummul Kalsum. Ummul Kalsum ni Sayyidina Umar bayar 40,000 dinar. 40,000 dirham. 40,000 dirham ratusan ribu juga. Jadi mahal tu. Tapi bila Sayyidina Umar melihat ini kepada mana akan mengganggu penubuhan rumah dakwah ni lah, rumah orang Islam ini, rumah tangga orang Islam ni akan sukar lah. Jadi Sayyidina Umar tegur. Sayyidina Umar kata dia nak letak kadar yang maksimum, supaya tak lebih daripada kadar itu. Harga siling lah, Ustaz. Harga siling. Kemudian orang perempuan ni kata, apakah engkau ingin mengambil hak yang telah Allah beri kepada kami? Jadi Sayyidina Umar pun kemudian Sayyidina Umar esok minggu berikutnya Sayyidina Umar kata, sesungguhnya semua rakyat umat Islam ini, rakyat Madinah ini lebih faqih daripada Umar. Sesungguhnya Umar telah salah. Benarlah kata wanita itu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan hak ini kepada orang perempuan. Mereka boleh letak untuk mereka, siapa nak kahwin dengan mereka sebanyak mana yang mereka ingini. Jadi ini kita tengok bagaimana betapa terbukanya Umar radhiyallahu anhu untuk menerima teguran dan menarik balik kenyataan-kenyataannya. Bahkan ni keputusan negara ni ubah. Kita cuba satu hari dalam radio kritik keputusan parlimen. Apa jadi? Saya tak boleh bersiaran. Tapi itulah Ustaz, saya rasa macam Sayyidina Umar ni merupakan individu yang kuat lah Ustaz. Nak jadi pemimpin ni sangat-sangat kuat. Jadi kita betul-betul menghargai lah, boleh belajar sesuatu, Ustaz. Okey Ustaz. Ustaz ada lagi ke poin? Tak ada dah. Okey. Baik, mungkin kita nak Ustaz minta Ustaz ulas lah keadaan semasa di Palestin ni. Sekarang kita tengok banyak bantuan dihantar kepada Palestin kan. Kita berterima kasih dengan bantuan itu. Mungkin apa lagi yang boleh kita lakukan Ustaz dari kejauhan ini? Ketika kita bersiaran ini, rakyat Palestin dalam keadaan kebuduran. Yeah. Cumanya alhamdulillah sehari dua ini ada beberapa negara yang menghantar bantuan melalui airdrop. Yeah. Dia turunkan daripada udara bantuan.
macam Jordan, raja dia sendiri yang mengetuai misi itu. Tetapi kita kena tahu bahawa airdrop ini dia hanya ada 1-2 drop point, yang mana manfaatnya itu sangat terhad. Dia masih juga sangat memerlukan jalan darat untuk sampai kepada seluruh Gaza itu. Tetapi sekarang ini antara isunya adalah bantuan darat ini tersekat apabila kena melalui Israel. Sebenarnya bukan Israel pun, ini adalah tanah Palestin yang dijajah lah, tetapi mereka menyekat bantuan-bantuan ini daripada sampai. Dan semalam ada 2 baby meninggal kerana tak cukup zat, kerana kebuluran lah, kerana kebuluran. Dan ada beberapa gambar yang mana waktu sebelum perang comel berisi montel pipinya, tetapi bila dah dalam 100 hari perang ini, 140 hari perang ini, sudah nampak seperti mami, seperti tinggal isi dengan kulit dengan tulang sahaja. Jadi ini keadaan yang sangat kritikal, dan jumlah penyakit sangat merebak kerana bila tidak cukup zat ini, dia tidak ada antibody dan sebagainya, dan sebarang kuman dan juga penyakit akan menyebabkan mereka ini. Dan sejak 2 bulan peperangan akhir ini, mereka telah makan makanan daripada, mereka hancur-hancurkan makanan haiwan, kemudian digunakan untuk buat roti, dan mereka makan roti, maknanya sekadar mengisi perut lah. Memang kita bayangkan dedak, jadi daripada dedak-dedak haiwan ini jadi makanan, jadi roti. Jadi Haiwan-haiwan sepatutnya membau barang pun mereka sembelih, Ustaz, macam kuda. Haiwan-haiwan pun sembelih. Yang mana yang memang dah tak boleh nak bergerak dengan baik lagi, mereka terpaksa sembelih dan makan. Dan inilah apa yang kita perlukan, selain daripada doa kita, bantuan-bantuan kita. Dan alhamdulillah bantuan daripada Malaysia ini melalui Ihsan terus sampai ke dalam Gaza, walaupun tidak dapatlah menyeluruh, tetapi bantuan ini telah sampai dalam Gaza. Begitu juga kalau kita tengok sekarang ini bantuan musim sejuk juga telah mula diagihkan. Betul. Macam kami di Haluan, semalam kami telah berjaya mengagihkan beberapa ratus pakaian musim sejuk yang dapat dibekalkan. Kemudian kita juga telah sebelum itu membekalkan mushaf. Kita duduk Nasrul Quran ni kena cerita sikit lah. Kita panggil penyebaran mushaf yang berlaku di Gaza. Sebab kalau mungkin orang kata dia pun kebuluran orang bagi mushaf. Kerana memang mereka sangat memerlukan. Kerana pengajian-pengajian Quran tidak dihentikan di Gaza. Walaupun dalam perang. Mereka terus menghafal Quran. Itulah satu-satunya pendidikan yang dapat diteruskan. Kalau kita tengok, ada 6 universiti di Gaza, 5 daripadanya telah musnah. Dan lebih daripada 90 orang pensyarah universiti daripada senarai syuhada. Jadi memang sistem pendidikan di Gaza lumpuh. Yang ada hari ini hanyalah pendidikan Al-Quran. Jadi kita memberi juga ruang dalam keperluan-keperluan yang lain itu, kita peruntukkan juga sedikit untuk memberi mushaf, kerana mereka sangat memerlukan untuk meneruskan pendidikan kepada kanak-kanak ini. Baik Ustaz Omar, mungkin Ustaz Omar ada poin-poin tambahan lagi. Kita sambung off air dekat sini pula. Kompleks Nasrul Quran ni, sebab kita dah sampai ke penghujung untuk cerita Palestin kita ni. Tadi anda nampak orang lalu lalang depan kamera kan? Itu sebenarnya bukti kita berada dari Kompleks Nasrul Quran. Jadi terima kasih kepada semua yang hadir. Moga-moga ada keberkatan kita, adalah ibrah yang boleh kita belajar sesuatu hari ini dalam cerita Palestin. Terima kasih banyak Ustaz Omar. Okay. Dan cerita Palestin tak berakhir di sini. Kita teruskan, kita sentiasa menyebarkan ilmu-ilmu tentang Palestin ini, tentang Gaza, tentang Rafah dan seluruh Palestin lah kan, secara khususnya. Dan kita harap kita dapat sambung lagi, dan minggu depan jumpa lagi dalam cerita Palestin dan seterusnya. Saya serahkan copong ini kepada saudara Sufian Amri di studio. Silakan Pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak sambung Ustaz? Ada poin lagi nak sambung?
Tak ada dah? Tak ada? Okey, minta maaf tak ada. Ingatkan ada lagi.